Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Apa khabar hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian? Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan kalimah Alhamdulillah, kerana daripada tahun baru, di awal minggu tahun baru ini, Allah SWT masih izinkan kita untuk hidup dan bernyawa di atas muka bumi Allah SWT yang sementara ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT, termasuklah kita di kalangan orang-orang yang Allah SWT cintai, termasuklah kita di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala redai. Amin. Amin insya-Allah. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita hanya berziarah saja di atas muka bumi Allah, dan kita tidak akan kekal lama di atas dunia ini, kerana ada persinggahan lagi yang perlu kita lalui, iaitu alam barzah dan alam akhirat. Maka sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi SAW, sentiasalah mengingati pesanan baginda Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah dirimu di atas dunia ini sebagai seorang musafir, au abirus sabil, ataupun seorang pengembara. Kerana apa? Orang-orang yang dia sedar akan tujuan kehidupannya, iaitu akhirat, dia tidak akan sibuk untuk mengumpul apa yang dia akan tinggalkan. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa termasuk di kalangan orang yang ingat pesanan Nabi SAW. Walau di mana kita berada, walau siapa pun kita, mudah-mudahan kita ingat bahawa kita adalah gharibun aw abirus sabil. Kita adalah ibarat pemusafir ataupun ibarat orang-orang yang sedang mengembara. Dan pengembaraan ini tak lama, 60 wa 70, 60-70 tahun saja. Bahkan nanti kalau kita pergi ke alam yang kedua, yang ini alam barzah, juga tidak lama dalam hitungan Allah, mungkin lama bagi hitungan kita. Sebab itu zurtumul maqabir. Dalam terjemahan Allah maksudkan sehingga kamu masuk dalam kubur, tetapi maksud hatta zurtumu. Zurtumu itu daripada kalimah zara. Zara daripada kalimah ziarah, bermaksud hatta kamu berziarah ke alam pelazatan dalam ibadah. Kerana itulah nikmat paling besar yang Allah kurniakan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Amin insya-Allah. Lama tak jumpa ibu ayah sekalian. Saya pun baru balik seminggu daripada Mekah Madinah. Doakan mudah-mudahan umrah yang dilaksanakan makbul dan mabrur. Amin. Doakan bulan 2 kena cuti lagi sebab bawa lagi Jumaat. Subhanallah. Asyik cuti je ustaz Nanti kita pergi sama dengan Fadil Ustaz Fadli insya-Allah. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terus pilih nama kita. Di mana pun kita berada, mudah-mudahan kita seperti berada di Raudah. Sebagaimana Nabi SAW, ma min baiti wa min barri riyadatun min riyadil jannah. Sesungguhnya apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku, itulah taman-taman syurga Allah. Siapa yang berada di dalamnya, maka tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Siapa yang berada di dalamnya, iaitu Raudah, maka Allah SWT malu untuk membiarkan tangannya kosong daripada doa yang dia minta. Tapi tak semua ibu ayah kita mampu nak pergi Raudah setiap tahun, betul? Tak semua mampu nak pergi keluarkan 7,000, 8,000 ringgit, bahkan lebih daripada itu untuk pergi ke Raudah, betul? Tapi rupa-rupanya baginda Nabi SAW, Nabi yang paling dicintai Allah,
Nabi yang paling banyak faedah yang diberikan oleh Allah, Nabi yang paling banyak diberikan hadiahnya oleh Allah. Bahkan Nabi, satu-satunya Nabi yang umurnya pendek, umurnya singkat, tetapi ibadahnya, limpahan kasih sayang Allah ke atas dirinya, melimpah ke atas seluruh umat baginda Nabi SAW. Sehingga kan Nabi SAW sebut, bukan sahaja Raudah itu bermaksud Raudah yang berada di sebelah makam Nabi sekarang. Bahkan Raudah yang dimaksudkan Nabi juga adalah majlis-majlis ilmu. Apabila kalian melihat adanya majlis-majlis ilmu, farta'u, Nabi kata, singgahlah. Kerana orang-orang yang masuk ke dalam majlis ilmu, faman dakhala fihi fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke dalam majlis itu, Allah akan berikan aminun. Allah akan berikan ketenangan, kebahagiaan, kekayaan dalam hatinya. Subhanallah. Di saat kita berhadapan dengan pelbagai ujian, di saat kita berhadapan dengan pelbagai masalah, kita masuk dalam majlis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah Allah turunkan, melainkan Allah berikan sakinah. Dan itulah nikmat yang dimiliki oleh orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, seumpama sama dia duduk di dalam raudah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Mudah-mudahan bila kita biasa dengan majlis ilmu, dengan hati tulus ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana sesiapa, kita datang kerana Allah, kita hadir kerana Allah, kita nuntut ilmu kerana Allah. Mudah-mudahan nama-nama yang hadir pada malam ini, seluruh zuriat keturunan kita, Allah senaraikan sebagai senarai ahli syurga Allah SWT. Amin, amin, insyaAllah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa persiapan kita bila kita masuk tahun baru? Bila kita masuk ke dalam tahun baru, ramai orang senaraikan impian dan matlamatnya, betul? Saya ni seorang perunding motivasi, motivator ke sekolah-sekolah, ke jabatan. Kita ajarkan kepada para pelajar, kepada siapa sahaja individu yang panggil saya, kita akan ajar masuk tahun baru, senaraikan impian, senaraikan matlamat dalam hidup, betul? Sama ada matlamat bersifat duniawi ataupun ukhrawi, kita senaraikan sama-sama, betul? Tapi sebenarnya pada malam ini, sempena pada minggu pertama di dalam tahun baru ini, walaupun tahun baru bukan tahun baru hijrah, tahun baru miladiah, tahun baru Masihi, tak apa, jadikan titik tolak untuk perubahan hijrah kita kepada yang lebih baik. Orang beriman, sifat mereka, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang beriman, sifat dia apa? Sentiasa berusaha untuk hijrahkan diri. Bangun tidur, kita nak jadi lebih baik daripada hari semalam. Sebelum tidur, insya-Allah besok kita nak jadi lebih baik daripada hari ini. Itu sifat orang beriman. Tapi dalam proses hijrah nak berubah, apatah lagi bila kita masuk tahun baru, kita pasti berhadapan dengan ujian, betul? Maka apakah persiapan, senjata dan kunci untuk kita bawa, bekal yang kita nak bawa untuk melalui perjalanan yang penuh dengan ujian ni? Ada orang yang gagal, ada orang yang berjaya. Ada orang yang Allah bantu, ada yang Allah Ta'ala biarkan. Ada yang Allah Ta'ala pilih untuk selamat, ada yang Allah Ta'ala pilih untuk gagal. Wa na'udzubillah. Jadi apa senjatanya, tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang nak berhijrah, nak jadi lebih baik. Pada tahun baru ni, impian besar kita nak amalan kita lebih baik pada tahun yang lepas. Amin. Kita nak salat kita lebih khusyuk, lebih berbanding salat tahun lepas. Amin. Kita nak kalau boleh dapat istiqamah bangun malam berbanding tahun lepas. Amin. Kita nak istiqamah sedekah ni lebih banyak berbanding tahun lepas. Amin. Ini matlamat kita. Kita nak jadi orang yang lebih bermanfaat berbanding orang tahun lepas. Amin. Dan kita nak jadi orang yang hatinya bersih, tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada ujub, tak ada riak, tak ada takabur, tak ada su'ul zan. Pada tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. Amin, insya-Allah. Sebab itu kena minta pada Allah, apa caranya? Ulaika yarjuna rahmatallah.
Kejayaan satu orang manusia bukan sebab dia pandai, bukan sebab dia hebat, bukan sebab dia baik, bukan sebab keturunannya suci, bukan sebab dia orang-orang yang saleh. Tak. Tapi bila perubahan manusia itu, bila dia faham, manusia boleh berubah dengan izin Allah. Manusia akan jadi lebih baik bila dia berusaha dengan izin Allah. Manusia mampu istiqamah apabila dia benar-benar ikhlas dengan izin Allah. Manusia akan benar-benar akan jadi orang yang tawadu, orang yang tawajuk, yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan dengan izin Allah. Sebab itu kita nak minta, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman yang kita bawakan ini, kunci pertama untuk kita berubah pada tahun baru ini jadi lebih baik daripada sebelumnya dalam hijrah yang penuh dengan mujahadah ini adalah banyakkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita nak ingat balik apa tujuan kita diutus atas muka bumi Allah. Apa tujuan kita? Apa sebab Allah Ta'ala lantik kita jadi khalifah? Bukan suka-suka. Apa tujuan Allah lantik kita jadi umat Rasulullah? Bukan suka-suka. Allah lantik kerana Allah tahu kita mampu pikul tanggungjawab ini. Tetapi dalam proses kita nak pikul tanggungjawab amanah sebagai khalifah, sebagai hamba Allah, ujian tu banyak. Ujian tu terlalu banyak. Tapi bagi orang-orang yang meneliti perjalanan kehidupan ini sebagai hamba Allah, dia sedar diri dia, gelaran dia tidak lain tidak bukan hanya sebagai hamba Allah. Disitulah nanti Allah akan tunjukkan jalan yang sebenar. Disitulah nanti Allah akan bantu dia untuk selamat pada jalan yang penuh dengan ranjau dan berduri ini. Sebab itu kita minta pada Allah, dalam hidup ini tujuan utama kita untuk jadi hamba Allah. Tujuan jadi hamba Allah ni yang Allah sebut dalam Quran. Ketika iblis berkata kepada Allah, wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua orang, tak kira siapa pun dia. Tapi apa iblis kata depan Allah sebelum dia dibuang? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pada ayat ini ramai orang tekan pada kalimah mukhlasin, tapi saya nak tekankan pada kalimah ibad, hamba. Illa ibadah, melainkan hamba-Mu wahai Allah. Iblis kata pada Allah, semua orang aku boleh sesatkan, siapa pun dia, melainkan hamba-Mu wahai Allah. Subhanallah. Hamba-Mu ya Allah, yang dia sedar diri dia hamba, dia berjalan, dia duduk, dia berlari, dia makan, dia minum, dia tidur, bangun sebagai hamba aku, Allah SWT. Aku tak boleh masuk, aku tak boleh tembus, aku tak boleh hasut mereka wahai Allah, sebab mereka memiliki faham makna Abdullah, hamba Allah. Sebab itu tuan-tuan, ibu ayah, contoh bila saya bawa jemaah pergi umrah, kita tunaikan umrah ziarah Nabi di Masjid Nabawi SAW, perjalanan 14 hari, 12 hari, berapa hari pun kat sana, yang kita bawa rihlatul ibadah, perjalanan ibadah, perjalanan seorang ibadur rahman sebagai hamba kepada ar-Rahman. Wallahi, banyak kali mana pun ibu ayah kita mampu pergi, wallahi kita mampu pergi bukan sebab duit yang kita miliki. Kita mampu pergi ke sana bukan sebab harta yang kita miliki, bukan sebab kepandaian, kealiman, kebaikan, kesalehan yang kita miliki, tak. Tapi kita mampu pergi dengan kehendak izin Allah SWT. Sebab itu kita minta, ya Allah pilih kami. Ulaika yarjuna rahmatullah. Kita minta jangan sampai dalam hidup ini, dalam hijrah kita pada tahun baru ini, dalam perubahan hidup kita sehari-hari ini, jangan sampai Allah lepaskan rahmatnya daripada diri kita. Na'udzubillah. Bila Allah lepaskan rahmatnya daripada diri kita, Allah lepaskan tanggungjawab dirinya kepada diri kita, waktu itu itulah kiamat al-kubra. Waktu itu tidak ada lagi kebergantungan, tidak ada lagi pengharapan, melainkan na'udzubillahi min zalik, ilan nar, tempatnya neraka jahanam. Allah. Ketika iblis sendiri namanya asalnya Azazil, yang tinggi, yang mulia, Allah tukar namanya Balasa, iblis, bermaksud turidu mir rahmatillah, makhluk yang tertanggal daripada rahmat Allah. Subhanallah. Apa jadi pada iblis? Fakhruj fa innaka rajim. Dikeluarkan daripada syurga, direjam, dilaknat oleh Allah SWT. Tapi ketika dia kata pada Allah, wahai Allah, aku tak boleh sesatkan hamba-Mu, aku tak boleh gagalkan hamba-Mu, aku tak boleh kalah dengan hamba-Mu,
Aku tak mampu hasud hamba-Mu. Apa Allah kata? Qalu hadha, Allah berfirman, qalu hadha siratun alayya mustaqim. Kalian takkan mampu, wahai iblis. Kau takkan mampu, wahai iblis, untuk hasud hamba-Ku. Kerana apa? Hadza siratun alayya mustaqim. Aku sendiri yang jaga mereka. Subhanallah. Aku sendiri yang pelihara mereka. Selama ni kita rasa ilmu yang kita miliki pelihara kita kan? Wallahi tidak. Okay, selama ni kita rasa solat kita yang pelihara kita kan? Wallah tidak. Mungkin kita rasa selama ni sedekah kita yang pelihara kita kan? Wallah tidak. Selama ni kita rasa puasa sunat kita yang jaga kita. Wallah tidak. Yang jaga kita Allah Rabbul Jalil wa Jalalah. Sebab itu hadirin mati Allah SWT sekalian, sebagai mukaddimah di awal tahun baru ini, mari kita lihat di dalam muka surat 59, bagi ibu ayah yang ada kitab lah, boleh tengok muka surat 59. Cantik Imam Abdullah Al-Haddad rahimallahu ta'ala mengupas bagaimana yang disebutkan dalam surah Waqi'ah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Fatir ayat 32, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 40-41, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21. Semua ayat-ayat yang saya sebutkan ini semuanya nak bagi tahu nanti di dunia manusia akan terbahagi pada 3 golongan. Subhanallah. Manusia akan terbagi pada 3 golongan, bahkan nanti wa kuntum azwajan salasah. Ketika dibangkitkan hari kiamat pun akan dibangkit dalam bentuk 3 golongan. Allahu Akbar. Di dunia dah nampak sifat mereka, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terbaik di sisi Allah. Amin. Yang pertama, Al-Imam Abdul Haddad kata, ketika orang-orang faham perjalanan hidup ini sebagai hijrah, dan hijrah itu perlukan pengorbanan dan mujahadah, dan hijrah itu perlukan pengorbanan untuk istiqamah. Apa maksud istiqamah? Qama daripada maksud diri, tegak, diam, lurus. Tapi kenapa digandingkan dengan kalimah isti? Dalam bahasa Arab, apa saja kalimah fi'il amar yang digaitkan dengan isti bermaksud apa? Usaha yang sungguh-sungguh. Contohnya, ta'at. Bila digabung dengan kalimah istita'ah, bermaksud usaha semampunya untuk taat pada Allah. Contohnya, isti'azah. Al-azah ni apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila sebut azah ini digabung dengan perkataan isti itu bermaksud usaha untuk minta perlindungan dari Allah SWT. Begitu juga bila Allah SWT sebut istighfar. Istighfar daripada kalimah dasarnya ghafara, taubat, minta ampun. Daripada kalimah nama Allah Al-Ghafur, yang maha menerima taubat. Tapi bila tambah ghafara ditambah dengan istighfar, usaha yang bersungguh-sungguh untuk mohon taubat pada Allah. Subhanallah. Begitu juga dengan istiqamah, daripada kalimah qama, berdiri, tegak, lurus dan diam, bila ditambah dengan kalimah bermaksud usaha untuk mempertahankan sungguh-sungguh keimanan. Allahu Akbar. Hadirin hadirat muslimin muslimat, itu sikitlah ilmu bahasa Arab lah saya bagi supaya dapat faham. Oh, macam tu ustaz, kalimah bahasa ni digabung. Ya, cantik Quran ya. Cantik, manis Quran kalau kita faham. Sebab itu bila kita nak tahu perjalanan ibadah ni, dia ada proses. Dan proses itu tak semuanya berjaya. Kita lihat dalam kisah Basisah, dalam kisah Bal'am ibn Ba'urah. Mereka ni orang saleh di zaman Bani Israel. Mereka ni taat, mereka ni istiqamah dengan ibadah, zikrullah mereka hebat. Tapi takdir Allah, mereka mati sebagai orang yang ingkar dan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut kisah-kisah ni dalam Quran Al-Ahsanul Qasas untuk kita ibrah. Fikir, ya Allah, perjalanan ini tak mudah. Dalam perjalanan yang tak mudah ini, kunci utamanya mestilah jadi hamba. Dan Allah suka orang yang memiliki sifat hamba. Hari ini kita lihat ramai orang salat, orang pergi haji umrah berkali-kali, tapi dalam dirinya, pada watak dan penampilannya, sifat seorang yang sombong. Depan Kaabah boleh kata, Alhamdulillah Ustaz, saya dah 11 kali pergi umrah. Allah, saya bingung nak cakap, geleng kepala.
Takkan kita pun nak lawan dengan cakap, saya lagi lah 10 kali. Contoh. Takkan nak cakap macam tu. Terdiam kita. Allah. Oh, saya dah 11 kali Ustaz ziarah makam Rasulullah. Allah. Kat mana kalimah wa ibadur rahman yamshuna 'alal ardi hauna? Hamba-hamba Ar-Rahman berjalan di atas muka bumi dengan tunduk, dengan tawaju, dengan tawaduk. Subhanallah. Sebab itu kalau orang tanya, Ustaz, macam mana dalam zaman yang mencabar ni, zaman penuh dengan fitnah ini, macam mana saya nak selamatkan diri saya, isteri saya, anak-anak keturunan zuriat saya, Ustaz? Kuncinya satu je, tuan-tuan haji, puan-puan haji sekalian, jadi hamba, tu je. Jadi hamba Allah. Minta, ya Allah, jadikan diri kami, sifat kami, perilaku kami, watak kami, personality kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Kita tak nak minta lain. Bila kita faham perjalanan hamba, jama'allahu amrahu, semua urusan Allah sempurnakan. Semua urusan Allah selesaikan. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Saya pun lah, Pak Ustaz pun lupa juga. Kerana sombong dengan ilmu, sombong dengan kepandaian sedikit ni, sombong dengan gelaran yang dimiliki ni, habis gelaran kita sebagai hamba. Sebab itu disebutkan di dalam kitab ini, dipetik dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kalian, jadikan diri kalian di dunia ini berjalan sebagai musafir ataupun orang yang mengembara. Apa maksud Nabi ni? Kenapa Nabi sebut sebagai musafir dan pengembara? Saya nak tanya ibu ayah, dalam hadis ni kita tengok balaghah dia. Kita tengok makna di sebalik perkataan ini. Kenapa Nabi sebut musafir dan pengembara? Saya tanya ibu ayah, kita tanya diri kita. Seorang musafir, seorang pengembara bawa bekalan yang banyak atau tidak? Tak. Seorang pengembara, dia akan kekal di satu-satu tempat lama atau tidak? Sekejap. Seorang pengembara, dia akan kaut tak keuntungan di mana tempat yang dia hadiri? Tak ada masa. Seorang pengembara, dia akan terus berjalan dan berjalan sampai dia bertemu Allah. Itu maksud Nabi. Tapi bagi kita yang kat dunia ni, Allah dah sibuk dengan seluruh urusan dunia. Apakah kita maksudnya musafir? Sibuk dengan ribuan hektar tanah sehingga kita tertinggal salat berjemaah. Apakah kita musafir? Allah. Kita sibuk menghitung-hitung harta emas, permata, perak dan segalanya. Apakah kita musafir? Allahu akbar kabira. Subhanallah. Oh, semangat ustaz ni awal kuliah ni. Dah lama tak jumpa bu. Rindu, subhanallah. Nanti bulan 2 tak jumpa lagi. Subhanallah. Hormat Allah sekalian, sebab tu kita faham perjalanan. Sebab tu Al-Imam Abdullah Haddad cantik dalam kitab ni disebutkan manusia akan terbahagi pada 3 golongan. Allah sebut dalam Quran, ibu-ibu boleh catat dalam surah Waqiah ayat 10, ayat 11, ayat 7, 8, 9, 10, 11. Boleh catat. Allah gambaran tentang hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Bagaimana manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Allah sebut wa kuntum azwajan thalatha. Nanti pada hari itu kalian akan bangun, dibangkitkan pada 3 golongan yang berbeza-beza. Siapakah yang pertama? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan, golongan yang diberikan catatan amal pada tangan kanan. Tempat mereka di mana? Syurga Allah. Mudah-mudahan kita, amin. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan golongan kiri, siapakah mereka? Inilah golongan yang menerima catatan amal dari tangan kiri. Tempat mereka di mana? Allah, finnari jahannam khalidina fiha abada. Kekal dalam neraka jahannam. Allahu akbar. Perasan atau tidak? Dalam surah Al-Waqiah ketika Allah gambarkan tentang golongan yang dibahagikan ini, bila Allah sebut golongan kanan, Allah tanya, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada golongan kanan yang diberikan catatan amal di tangan kanannya, dan siapakah mereka? Allah tanya. Kemudian Allah tanya golongan yang kedua, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Allah tanya golongan kedua, siapakah mereka? Betul. Tapi perasan atau tidak? Ni manisnya Al-Quran. Sebab tu Nabi kata,
Al-Quran ini ma'dabatullah, hidangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Perasan atau tidak pada kalimah golongan kanan Allah tanya, ma ashabul maimanah? Siapa dia? Allah tak suruh kita jawab. Dalam Al-Quran, ibu ayah boleh catat. Dalam Al-Quran bila Allah tanya, bukan Allah nak jawab. Allah tanya sebagai majazi, sebagai kiasan, sebagai perli, sebagai sindiran. As-soal al-istifham al-inkari. Ini ilmu tafsirnya. Bila soalan ditanya dalam Quran, Allah tanya tu Allah nak sindir kita. Siapa golongan kanan? Allah suruh kita fikir. Allah sebut golongan kiri, Allah tanya ma ashabul masy'amah? Siapa golongan kiri? Allah suruh kita fikir. Perasan tak bila Allah sebut golongan ketiga? Sebenarnya inilah golongan pertama. Wasabiqun as-sabiqun. Ada Allah tanya, wasabiqun ma as-sabiqun? Tak ada kan? Allah tak tanya pun. Allahu akbar kabira. Kenapa Sebab Allah nak suruh kita fikir. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka ni terawal, mereka ni bukan saja golongan kanan, tapi mereka masuk syurga tanpa hisap dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk syurga dengan pantas, dengan syafaat dan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk syurga tanpa pertanyaan, sebarang pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Ulaikal muqarrabun. Mereka orang yang qarib. Qarib dengan apa? Qarib dengan Allah. Allah tak jawab dalam ayat tu. Ulaikal muqarrabun. Tiba-tiba Allah bagi jawapan, fi jannatin na'im. Mereka akan berada dalam syurga jannatun na'im. Tapi siapakah wasabiqun as-sabiqun? Ini nak faham. Siapakah mereka? Disebutkan pada golongan pertama, yakni manusia yang bersegera dengan akhirat mereka. Allah. Bersegera dengan akhirat mereka. Wasabiqun as-sabiqun, Allah jawab juga pada surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Mereka bersegera dengan keampunan Allah SWT. As-sabiqun wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka bersegera dengan akhirat Allah. Tapi ketika mereka bersegera dengan akhirat Allah, sebagaimana Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala sebut, mereka inilah para anbiya alaihissalatu wassalam. Mereka itulah para siddiqin alaihissalatu wassalam. Mereka inilah orang-orang yang hidup mereka tidak ada dunia, melainkan semuanya Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Sabiqun as-sabiqun. Mereka dekat dengan Allah. Ustaz, macam mana saya nak dekat dengan Allah, Ustaz? Ni soalan orang tanya ni. Saya cuba cari dalam pelbagai kitab tafsir. Saya buka kitab tafsir Ibn Katsir, Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir. Kita buka dalam kitab Abdul Rahman As-Sa'di, tafsir As-Sa'di. Apa maksud Allah dalam surah Al-Waqi'ah ini? Rupa-rupanya ibu ayah, secara umum boleh kita kata orang yang hampir, orang yang cepat masuk syurga tanpa hisab, as-sabiqun as-sabiqun ini, orang yang hampir dengan Allah, hampir dengan akhirat, ni umum. Ni umum. Lalu kita bertanya, macam mana saya nak dekat dengan Allah? Saya nampak Allah pun tidak. Saya takbir solat, Allahu akbar, tak rasa pun Allah tu. Macam mana ni? Saya baca Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, tak rasa pun Allah ni. Macam mana? Ulaikal muqarrabun. Mereka hampir-hampir dengan apa? Subhanallah. Para ulama sebut jawapan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10 tadi, ayat 11 tadi. Kat mana? Boleh tengok dalam surah Fatir ayat 32 di hujung. Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Mereka hampir dengan akhirat Allah, mereka bersegera dengan akhirat Allah dengan izin Allah. Sebab apa? Di awal ayat 32 surah Fatir itu Allah terangkan siapakah mereka. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina.
siapakah orang yang hampir ni? Macam mana nak rasa hampir dengan Allah ni Ustaz? Jawapannya mudah ya. Jawapan Allah daripada surah Waqi'ah, golongan sabiqun, mereka ni hampir dengan Allah. Hampir macam mana? Di dunia mereka orang yang hampir dengan Al-Quran. Tu jawapan dia. Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Allah Akbar. Ini jawapan Allah. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, saya macam mana nak kenal Allah? Al-Quran. Macam mana saya nak rasa hadirnya Allah? Al-Quran. Kan Allah kata, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Anfal 2 hingga 4. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman bila sebut nama Allah, mereka bergetar hati. Kenapa bergetar hati? Ulaikal mukarrabun. Mereka hampir dengan Allah. Kenapa mereka hampir dengan Allah? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh. Bila baca Quran, zadatuhum imana. Bertambah iman mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jawapan demi jawapan demi jawapan Allah bagi dalam Quran. Sebab itu dimati Allah, mudah-mudahan tahun baru ni, saya sebut azam untuk diri saya, kita cuba khatam sebanyak mungkin pada tahun ni. Amin insya-Allah. Duduk kuliah tadabbur tafsir sebanyak mungkin. Amin ya Allah. Faham makna di sebalik mana dalam surah-surah dan Quran. Amin ya Allah. Sebab tidak ada apa yang boleh selamatkan kita ibu ayah melainkan Al-Quranul Karim. Nanti orang yang balik bertemu Allah, yang menjawab, yang akan membantu dia untuk menjawab soalan mungkar nakir, Al-Quranul Karim. Yang akan jaga dia, yang akan menjadi nahnu awliyaukum, yang akan menjadi penjaga dia di hari kiamat nanti, tak ada lain, Al-Quranul Karim. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Sehingga Nabi sebut, orang yang hampir, yang dekat, yang lunak, yang lazat, yang manis, yang mahir, yang pakar dengan Quran, dia beramal dengan Quran, nanti dekat akhirat nanti ada malaikat khusus namanya kiramil bararah yang jaga dia. Subhanallah. Ya Ustaz Nizam, Allah, mudah-mudahan anak-anak pelajar dijaga kiramil bararah. Amin, amin, insya-Allah. Mudah-mudahan semua ibu ayah yang datang kuliah-kuliah Quran ni, semua akan dijamin, dipelihara oleh malaikat kiramil bararah. Amin. Ini golongan pertama. Siapakah mereka? Sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Ciri-ciri mereka macam mana? Walladhi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadami fazanantu anni ada'uha hatta uqbada wa la rafa'tu luqmatan fazantu anni usighuha hatta ughassa biha minal mauti. Apa Nabi kata? Ini ciri golongan pertama, sabiqun. Ciri ini Allah kata, Nabi kata apa? Demi jiwa aku yang berada dalam genggamannya Allah. Ini ciri sabiqun. Ada tak ciri ni? Tanya diri kita, jangan tanya orang lain. Tanya diri kita ni. Saya tanya diri saya ni. Ciri dia apa? Nabi kata apa? Tak kala aku mengangkat kaki aku untuk berjalan, sebelum kakiku sempat untuk menginjak ke atas bumi, ke atas tanah, aku dah rasakan bahawa aku akan mati. Subhanallah. Faham maksud saya? Dalam kita angkat kaki nak melangkah pun kita dah fikir, ya Allah, sempat tak sempat cecahkan kaki dalam langkahan pertama. Allahu Akbar. Ini sabiqun. Kita langkah juga dah fikir tahun depan. Allah. Kita dah buat simpanan dah ni. Simpanan untuk 10 tahun, 15 tahun yang depan. Allahu Akbar. Tapi Nabi macam mana para anbiya, para sadiqin, Imam Abdullah Hadid sebut apa? Tak kala kaki mereka melangkah pun mereka belum yakin bahawa mereka akan hidup lagi. Subhanallah. Dah ada belum ibu-ibu? Macam tak ada je Ustaz. Itu sebab tu disebut al-anbiya as-sadiqin. Allah. Tapi kita minta lah. Kat mana kita minta Ustaz? Tak pernah minta pun Ustaz. Minta 17 kali kita minta paling kurang dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kan kita minta.
Siapa ustaz yang diberi nikmat itu? Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nabi layak tak? Dah tak layak dah. Minan nabiyyin, kita tak layak je Nabi. Nabi macam ini sifat dia. Sebagaimana saya pernah sebut pada pertemuan yang dulu, ada sunnah Nabi tak mampu kita buat. Tak ada mampu, sahabat pun tak mampu buat. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kata apa? Aisyah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sebelum tidur akan pastikan di dalam uncang baginda tidak ada 1 dirham dan dinar untuk hari esok. Allah. Malaikat semuanya disedekahkan kepada seluruh manusia. Mampu sunnah tu ibu ayah? Allah. Malam ni dah duduk dah pasal simpanan 18 tahun akan datang. Aduh, saya ni. Bukan ibu saya ni. Allahu Akbar. Dah sibuk dah berapa banyak emas kumpul ni. Saya lah. Allahu Akbar. Tak layak jadi Nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin. Para ulama mengupas ni dengan beberapa tafsiran. Paling mudah tafsirannya siddiqin ni merujuk kepada para sahabat. Tapi sahabat kita pun tak mampu. Nabi kata apa? Najaa awwalu hadhil ummah. Bukan ayat Quran hadis. Saja bagi lagu sikit. Najaa awwalu hadhil ummah bil yaqin waz zuhud. Oh ni sifat sahabat. Kejayaan umat terawal di kalangan umat aku ni para sahabat, para siddiqin, mereka ni siapa? Al yaqin waz zuhud. Sifat yakin mereka hakul yakin wa ainul yakin. Allahu Akbar. Kita tak dapat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ada peluang. Siapa yang menuntut ilmu kerana Allah, seandainya dia meninggal dunia, famata, kalau dia meninggal dunia, dakhalal jannah, wajib syurga baginya. Allahu Akbar. Tuntut ilmu lah. Belajar, cari ilmu. Tapi cari ilmu dengan matlamat dan cara yang betul. Cari ilmu dengan guru yang betul. Cari ilmu dengan hati yang betul. InsyaAllah selamat. Amin. Tapi kita ada peluang yang keempat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kan ada peluang lagi tu. Allah. Tapi cirinya Allah yang Nabi sebut apa? Setiap langkahnya aku, ketika orang-orang siddiqin para anbiya melangkah, langkahan itu adalah langkahan yang terakhir dalam hidupnya. Subhanallah. Bahkan ketika aku menyuap makanan di dalam mulutku, aku sentiasa menyangkakan tidak sempat aku menelan dan tiba-tiba aku ditarik nyawa oleh Allah SWT. Pernah tak bu? Bang, mungkin ini suapan yang terakhir. Cuba buat malam ni. Allahu Akbar. Nangis suami tuan-tuan kat meja makan. Yang ustaz cuba ustaz. Subhanallah. Yang di mungkin suapan abang yang terakhir. Janganlah bang. Tak, abang dah kenyang. Bukan suapan terakhir sebab fikir mati, sebab dah kenyang sangat. Subhanallah. Tuan-tuan, yang pertama, as-sabiqun as-sabiqun. Ni Allah sebut kan? Nabi sebut. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Yang kedua, siapakah mereka? Inilah orang-orang yang panjang harapannya tentang kehidupan sehingga terlupa urusan akhiratnya, sehingga maut menghampiri dan mengambil kehidupannya. Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di pancur saya ada kupas surah ini. Kenapa Allah sebut takatsur? Alhaakum. Alha tu daripada kalimah lahwun, la'ibun wa lahwun. Lahwun ini bermaksud lalai. Sesungguhnya ramai manusia telah dilalaikan oleh apa? At-takatsur, sibuk bermegah-megah dengan nikmat banyak yang dimiliki. Ini gagal. Takatsur, bila nikmat itu banyak, dia semakin lupa jalan dan tujuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takatsur, dulu dia tawaduk, dulu merendah diri. Bila nikmat dia banyak, dia mula rasa ujub, sombong dengan diri. Allahu Akbar. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Kan saya sebut tadi, zurtumu ni maksudnya apa? Ziarah, bukan masuk. Kalau dalam ilmu tafsir Quran, masuk sepatutnya ayat ni Allah firman, hatta dakhaltumu.
hatta dakhaltumul maqabir, sehingga kalian masuk kubur. Tapi kenapa ayat ini Allah beritahu hatta zurtumu, sehingga kamu ziarah ke dalam alam kubur? Allah nak beritahu kubur pun kita tak kekal. Kubur pun kita bermusafir. Alam barzah sementara, melainkan yaumil akhir, akhirat tu kekal abadi. Dan kekal abadi hanya dua, ada pilihan saja ibu ayah. Hanya ada dua pilihan saja, syurga ataupun neraka. Itu saja pilihan. Allahu akbar kabira. Golongan yang terpedaya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian Allah sebut, ulama sebut, dan ada golongan yang dia sederhana. Dalam ayat Quran sebut ummatan wasata. Dalam Al-Quran sebut dengan kalimah wal asri. Dalam Quran sebut kalimah wa minhum muqtasid. Dan Quran sebut mereka ini ashabul maimanah, golongan kanan. Siapakah mereka? Iaitu hidup mereka baik dan taat pada Allah. Mereka ini golongan yang pertengahan tetapi istiqamah. Mereka ini berterusan membuat kebaikan meskipun kadang-kadang terleka dengan Allah. Ini golongan yang kita mampu, tuan-tuan. Kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang lupa dengan Allah. Kadang-kadang kita tawaduk dengan Allah, kadang-kadang kita sombong dengan Allah. Sebab itu jadi golongan pertama tak mampu dah. Ni Nabi, para siddiqin, para syuhada ni. Luar biasa iman mereka. Luar biasa infak, sedekah, amal ibadah mereka. Dan kita tak nak juga masuk golongan yang rugi, golongan-golongan yang dipanggil sebagai ashabus shimal, golongan-golongan kiri yang dihina, dilaknat, dimurka oleh Allah. Tapi setidak-tidaknya dalam usia perjalanan tahun baru ini, ibu ayah, jadilah kita sebagai umat sederhana. Kenapa sebut sederhana? Sesungguhnya Allah tidak mahu menyusahkan hamba-Nya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di dalam ilmu fikih ini kaedah. Dalam ilmu fikih ini kaedah al-masyaqqah tajlibu taysir. Ini kaedah fiqh. Sebab itu dalam kaedah fiqh ada satunya hukum dipanggil rukhsah, betul? Kalau kita bermusafir, kita dibenarkan untuk jamak dan kasarkan salat, betul? Itu dalam ilmu fikih. Tapi dalam Quran, dalam tafsir yuridullahu bikumul yusra, Allah nak beritahu dalam ibadah yang Allah syariatkan ini, Allah tak berkehendakkan keberatan. Allah nak kita apa? Amalan yang walaupun nampak kecil, sederhana, nampak remeh, tapi yang istiqamah itulah yang paling Allah sayang. Yang paling ikhlas itulah yang paling Allah suka. Yang paling mengharapkan redha dan rahmat itulah yang paling Allah terima. Sebab itu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayyu a'mal uhibbu ila Allah?" Apa amalan yang paling Allah sayang? Sebagai penutup ya. Balik ingat benda ni. Apa amal yang paling Allah sayang wahai Rasulullah? Ayyu a'mal uhibbu ila Allah. Dalam riwayat lain sebut ayyu a'mal afdalu ila Allah. Yang paling afdal, yang paling Allah suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dan Muslim, ahabbul a'mal ila Allah. Ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala. Amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, adwamuha wa in qalla. Amalan yang kecil, sederhana, sedikit, tetapi berterusan. Allah. Jadi untuk istiqamah bukan mudah, ia perjalanan yang penuh dengan mujahadah. Kerana apa? Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 30, ganjaran bagi orang yang istiqamah besar sehingga diberikan 9 ganjaran. Nak kupas nanti sampai pukul 10 nanti kan kupas. Simpan surah Fussilat, kita jumpa minggu kedua saya kupas, boleh? Ambil surah Fussilat ayat 30, 31, 32. 9 ganjaran Allah beri kepada orang yang istiqamah. Ibu-ibu, ayah-ayah, mungkin kita kagum dengan orang yang ibadahnya boleh solat malam 18 rakaat satu malam. Mungkin kita mampu bangun 2 rakaat saja satu malam. Tak apa. Itu yang Allah suka. Mungkin kita tak mampu nak menandingi kawan-kawan kita yang kaya setiap hari Jumaat boleh sedekah 5-6 ribu ringgit. Setiap tahun boleh hantar orang pergi umrah percuma. Ada, saya jumpa. Saya ada kenalan Datuk Datin yang setiap tahun dihantar orang pergi haji umrah. Dia jumpa, ustaz, tolong urus.
Kita mutawif je, bukan syarikat. Jadi kita bagi tahu syarikat uruslah. Ustaz, ni duit sekian. Allah. Kita tak mampu, mungkin kita tak banyak pendapatan, kita tak banyak pun gaji, tak banyak pun duit kita. Tapi setidak-tidaknya sebelum subuh kalau kita mampu sedekah 10 sen, RM1 istiqamah, ahabbul a'mal ilallah ta'ala. Inilah amal yang Allah sayang, yang Allah suka. Allah sebut, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Dan orang-orang yang apabila dia menyebut Rabbunallah, Tuhan kami, Tuhan aku adalah Allah, thumma istaqamu, lalu dia istiqamah di atas keyakinan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Saya kupas sikit je boleh? Dalam ayat surah Fussilat ayat 30 ni Allah sebut tatanazzalu. Allah tak sebut tanazzalu. Sedangkan dalam surah Al-Qadar Allah sebut tanazzalu. Contoh surah Al-Qadar, apa dia? Tanazzalu. Lupa terus Ustaz. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Allah Ta'ala suruh Jibril turun mengiringi ribuan malaikat-malaikat pada malam Al-Qadar, betul? Tanazzalu. Tapi kenapa pada surah Fussilat ayat 30 ini Allah sebut tatanazzalu alaihimul malaikah tata. Allah nak beritahu orang yang istiqamah walaupun amalannya sederhana sedikit, dia istiqamah dalam ibadahnya, dia istiqamah dalam keikhlasannya, dia istiqamah dalam pengabdiannya, dia istiqamah di dalam niatnya. Apa yang Allah kata? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun 3 kali dalam kehidupan dia. Allah. 3 kali dalam keadaan yang penting dan getir ni malaikat akan turun. Bila? Ketika sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dibangkitkan hari kiamat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia akan masuk dalam syurga, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Akbar. Ketika dia nak sakaratul maut, Allah hantarkan malaikat. Malaikat pujuk dia. Alla takhafu. Wahai fulan yang akan mati, akan balik bertemu Allah, jangan takut. Jangan takut. Sebab kalian beriman dan kalian istiqamah. Jangan takut. Janji Allah untuk kalian. Allah. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Mungkin kau sedih, isteri kau tinggalkan, anak-anak kau tinggalkan, harta kau tinggalkan. Wala tahzanu, jangan sedih. Kami jaga mereka setelah mati engkau. Subhanallah. Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan sedih sebab di hadapan engkau adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam tahun baru ini kita terus istiqamah, memperbaiki setiap amalan-amalan kita, terus bermuhasabah untuk beristighfar, bertaubat di atas kekurangan dan kelemahan kita. Setiap masa umur yang Allah berikan ini semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Allah sebutkan di dalam surah Takasur pada ayat yang terakhir, apa dia? Summa latus'alun yawma idzin anin naim. Semua nikmat itu akan ditanya. Sebab itu masa yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, nikmat sihat yang Allah berikan, jadi orang yang terbaik untuk hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak jadi sebagaimana yang Nabi sebut, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang selalu dilupakan oleh kebanyakan manusia, as-sihah wal faghar. Waktu sihat dan waktu masa lapang. Jadi bila sihat, datang kuliah. Bila sihat, kita datang majlis-majlis ilmu, solat berjemaah. Masa lapang, banyakkan zikrullah. Banyakkan ingat Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah bimbing kita, kita terus ikhlas di dalam perjalanan hijrah untuk balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Yang baik, yang indah, yang bagus semua daripada Allah. Yang lemah dan kurangan daripada diri saya sendiri dengan izin Allah. Saya mohon maaf. Beberapa kuliah dibatalkan 2 bulan kalau tak silap. Saya mohon maaf. Saya cuba doa, ya Allah, mudah-mudahan saya istiqamah dalam menyampaikan kuliah. Amin. Ustaz, doa istiqamah ada? Ada. Muaz ibn Jabal. Sekarang nak habis, tak habis lagi Ustaz. Ni tutup. Baik. Nak jumpa mikrofon susah berhenti tuan-tuan. Muaz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, macam mana aku nak istiqamah?
Al-istiqamah khairum min alfin karamah. Kerana istiqamah itu lebih besar daripada 1000 karamah. Macam mana nak istiqamah wahai Rasulullah? Nabi kata, baca doa ni. Apa doanya? Ibu ayah ingat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, izinkan aku untuk sentiasa mengingatimu, ya Allah. Izinkan aku untuk sentiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu, wahai Allah. Dan izinkan aku untuk memperbaiki setiap amal ibadahku, ya Allah, dengan izinmu. Allahu a'lam bisawab. Kita istighfar sama-sama. Mudah-mudahan dengan istighfar kita pada tahun baru ini, Allah pimpin kita, Allah Ta'ala hadiahkan kita dengan kemanisan istiqamah. Amin, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lana wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.